Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pendengar podcast Sinar Harian bersama-sama saya Haizir Osman dalam segmen Plot Twist, di mana kita saban minggu akan membincangkan isu-isu politik yang berlaku dalam negara pada ketika ini. Saudara, pada minggu lalu kita dihidangkan dengan laporan berita yang mengatakan bahawa Parti Pejuang Tanah Air ataupun Pejuang menyatakan hasratnya untuk menyertai Perikatan Nasional sebagai salah satu parti komponennya. Ada banyak persoalan yang ingin kita tanyakan, dan soalan yang paling penting barangkali adalah kenapa ingin menyertai PN. Dan sekitarnya ada soalan-soalan yang lain tentang penglibatan Tun Dr. Mahathir dan sebagainya. Dan orang yang paling tepat untuk menjawab semua persoalan tersebut tidak lain tidak bukan, pada hari ini saya bawakan kepada anda Ketua Penerangan Pejuang Saudara Muhammad Rafiq Rashid Ali. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas jemputan. Okey, terima kasih juga atas kesudian menerima jemputan. Tuan, banyak soalan yang ingin kita tanyakan tentang hasrat pejuang untuk menyertai Perikatan Nasional ni. Kenapa tak join PH? Apa pandangan Tun Dr. Mahathir? Krisis yang berlaku dalam parti itu tersebut dan sebagainya. Tetapi sebagai soalan yang pertama, mungkin Tuan boleh memberikan sedikit gambaran selepas daripada keputusan PRU ke-15 yang lalu. Apabila kita pun tahu pejuang tidak mencapai rekod yang agak baik dalam PRU ke-15 yang lalu, adakah perkara-perkara ini, keputusan PRU yang ke-15 ini menjadi satu faktor yang besar kepada strategi pejuang seterusnya, termasuklah yang akan saya tanyakan sebentar nanti, iaitu hasrat untuk menyertai Perikatan Nasional? Ya, ini sebenarnya antara persoalan yang sentiasa diutarakan kepada Parti Pejuang. Apa kesan keputusan PRU 15? Jawapan saya mudah. Kesannya yang paling penting saya rasa adalah kita tidak pernah luntur dalam semangat perjuangan kita. Kalau kita lihat kepada mengapa kita tubuhkan pejuang, di dalam matlamat tujuan pejuang itu ditubuhkan sendiri, dalam perlembagaan pejuang itu sendiri menyatakan antara perkara yang kita betul-betul pegang teguh adalah mempertahankan perlembagaan negara, anti SWA, anti kleptokrasi, dan kita nak memastikan negara ini rule of law tu terjamin. Kita nak pastikan negara ini ditadbir dengan bersih, cekap dan amanah. So berpegang kepada semangat kenapa kita tubuhkan pejuang, kenapa kita berada dalam pejuang, matlamat tujuan utama parti pejuang itu. Sebab tu saya katakan tadi, menang kalah itu soal kedua. Yang penting perjuangan itu tidak terkesan, perjuangan itu akan diteruskan. Lebih-lebih lagi sekarang, bila kita lihat kerajaan campuran madani yang ada sekarang ini, dia mempunyai gabungan yang mungkin pelik. Kenapa saya katakan pelik? Sebab dia digabungi antara dua parti yang mula-mula betul-betul bercakaran sebelum PRU 15, tetapi untuk menjadi Perdana Menteri bergabung semula. So dia memberi kami lebih banyak semangat untuk membawa satu saja isu, iaitu rakyat mesti faham politik itu tidak hanya untuk digula-gulakan semasa tempoh 14 hari kempen, tetapi lepas tu lupakan rakyat. Dekat sinilah kita datang teruskan perjuangan. Baik tuan, saya rasa mungkin salah satu daripada sebelum itu secara backgroundnya mungkin tidak adil untuk kita judge pejuang kerana ini merupakan PRU yang pertama yang disertai oleh pejuang yang baru sahaja ditubuhkan dalam tempoh 2 ataupun 3 tahun yang lalu. Tetapi berdasarkan keputusan tersebut, adakah pejuang berhasrat untuk menyertai satu gabungan yang lebih established, sama ada PH ataupun PN? Dan soalannya di sini, kenapa tidak menyertai PH yang lebih membentuk kerajaan yang lebih established, mungkin lebih besar manfaat yang boleh dicapai oleh pejuang berbanding menyertai PN? Kenapa menyertai PN, hasrat tersebut? Ya, ramai yang menyatakan establish. Mungkin kita ni parti yang baru, mungkin kita ni parti yang kecil, mungkin parti ni tak sempat dikenali ramai. Dan perkara establish ni maknanya dah ditubuhkan lebih lama, kenapa tidak join dengan parti yang lebih besar, lebih establish dan sebagainya? Saya merasakan kita letak tepi establish tu dulu. Kita kena fokus kepada satu isu yang amat penting sekarang ini, iaitu penyatuan orang Melayu. Fokus untuk menyatukan orang Melayu di bawah satu payung yang besar, di bawah satu kemah yang besar, untuk memastikan bahawa agenda-agenda yang berkepentingan orang Melayu itu kita nak capai. Kenapa? Majoriti rakyat Malaysia ni adalah orang Melayu. So apabila kita merasakan persoalannya adalah, kenapa tidak join dengan parti yang lebih established, adakah perjuangan terlalu kecil? Kalau fokus perjuangan kita sama, matlamat kita sama, mungkin platform dia berbeza, tetapi it's not about being established, it's about menyatukan, membawa kesatuan ke arah satu matlamat. So mungkin kalau ramai yang tanya tentang soalan established tersebut, jawapan saya adalah kita tidak go dengan yang lebih established kiri atau kanan buat masa ini, sebab kita buat pilihan kita lihat, kita telusuri semua data yang ada, kita lihat kepada kepentingan yang dibawa oleh gabungan yang ada sekarang ini.
Seperti mana semua tahu, mungkin gabungan besar di Malaysia ini, petik jari kita tahu, Pakatan Harapan, Perikatan Nasional, Barisan Nasional. So kita lihat mana satu yang boleh bawa kita kepada konsep perjuangan pejuang itu, pertama. Kedua, adakah konsep perjuangan parti-parti gabungan lain ini membawa ke penyatuan orang Melayu? Kalau yes, then yes, kita akan bersama. So it's not a matter of pilih mana yang lebih kuat, mana yang lebih established, tetapi matter kepada gabungan Melayu itu mana yang lebih kuat dan lebih padu tujuan dan matlamatnya itu. Baik tuan, ini membawa kepada soalan yang seterusnya yang agak kontroversi juga, sebab sebelum ini ada laporan berita yang menyatakan bahawa pertemuan yang berlaku antara Presiden Pejuang Datuk Seri Mukhriz dengan pengerusi Pakatan Harapan Negeri Kedah Datuk Mahfuz Omar, dia dilaporkan dalam laporan berita yang membawa kepada hasrat Pejuang untuk merintis sebarang bentuk kerjasama dengan Pakatan Harapan menuju PRN yang akan datang. Tetapi selepas daripada itu tidak ada perkembangan seterusnya yang berlaku. Adakah ia berjaya ataupun tidak? Tetapi rasanya tidak berjaya lah, sebab sekarang ini kita ada background bahawa Pejuang ingin menyertai PN. Bagaimana dengan pandangan tuan tentang hasrat asal untuk bergabung ataupun bekerjasama dengan Pakatan Harapan sebelum idea untuk menyertai PN ini timbul? Saya tidak privy kepada meeting tersebut. Maknanya saya tidak hadir semasa meeting tersebut, perjumpaan tersebut. Tetapi adakah kalau saya tidak dalam mesyuarat tersebut, maka dia tidak dibincangkan dalam Majlis Eksekutif Pusat? Untuk pengetahuan semua pendengar, Majlis Eksekutif Pusat di Pejuang ini merupakan badan tertinggi dalam parti. Lebih daripada itu adalah EGM, Suara Akar Umbi. Tetapi yang membuat keputusan hala tuju dasar parti, Suara Akar Umbi, itu adalah Majlis Eksekutif Pusat yang melaksanakannya. Segala perbincangan dengan parti-parti gabungan lain, segala perbincangan dengan figura-figura politik lain akan dibawa ke meja perbincangan lagi sekali oleh MEP. Tapi bagaimanakah kita ingin bersama dengan Pakatan Harapan apabila Pakatan Harapan mengambil keputusan untuk bersama dengan kleptokrats, bersama dengan parti yang mereka lawan sendiri untuk meraih undi, bersama dengan gabungan Pakatan Harapan dan UMNO ini, yang mana saya merasakan dah lari daripada landasan perjuangan asal parti-parti yang lain tersebut. So dibincangkan atau tidak dibincangkan, soalnya itu yang kedua. Yang pentingnya, kenapakah masih ingin bergabung dengan parti-parti yang memperjuangkan atau mempertahankan individu saja, mempertahankan kleptokrat saja. So apabila adanya unsur sebegitu, automatik kita cut off. Itu bukan option lagi dah. Baik tuan, apabila tuan untuk berlaku adil kepada kerajaan yang dibentuk pada hari ini, ia sebenarnya merupakan pilihan yang terhad ataupun yang dikemukakan oleh Yang di-Pertuan Agong sendiri, kerana Parlimen tergantung pada satu ketika menyebabkan mereka terpaksa bergabung. Adakah Pejuang tidak mengambil idea yang dikemukakan oleh Yang di-Pertuan Agong ini untuk menggabungkan semua parti politik, walaupun ia tidak berlaku dengan tidak adanya PN di situ, tetapi hasratnya adalah untuk mewujudkan sebuah kerajaan yang merangkumi semua parti politik, tidak kira menang ataupun kalah. Adakah perkara tersebut tidak menjadi pertimbangan Pejuang untuk menyertai Pakatan Harapan sebagai contoh? Dia tidak menjadi pertimbangan buat masa ini. Yes, gabungan itu penting, unity itu penting, kebersamaan itu penting, campuran itu penting. Tetapi apabila campuran, adukan itu mengandungi elemen-elemen yang sehingga hari ini masih timbul isu-isu nepotisme, masih timbul isu-isu berkaitan dengan salah guna kuasa, masih timbul isu-isu. Pagi ini kita dimaklumkan UMNO, parti yang mempertahankan demokrasi Melayu dan sebagainya, membuat keputusan untuk tidak mempertandingkan dua jawatan tertinggi. Tetapi kemudian datang pula surat daripada KDN mengesahkan tak apa, boleh diketepikan perkara tersebut. Bagaimana kita boleh bersama dengan satu parti yang dalam parti itu sendiri tidak mengamalkan demokrasi kepartian, dan kita nak bercerita tentang demokrasi? So, minta maaf, kalau Pejuang pun yes, seperti mana kita nyatakan tadi awal, mungkin kita kecil, mungkin kita baru, mungkin kita muda, tapi kita pegang pada prinsip tu. Kalau kita dah buat satu ketetapan dalam perlembagaan kita sendiri, kita kena tentang rasuah ini habis-habisan. Rasuah itu satu kanser yang teruk. Kalau kita buat ketetapan tersebut, kita tak boleh waver away from that. Kita kena stay on that track. Saya teringat kata-kata yang viral sekarang, kami tak ramai. Itu mungkin kita boleh sambung sendiri selepasnya. Tapi berbalik kepada keputusan Tuan Dr. Mahathir sebagai pengasas Pejuang yang membuat keputusan meninggalkan parti yang diasaskannya sendiri.
Kalau Tuan boleh kongsikan kepada semua pendengar kat sini, apa sebenarnya yang terjadi dalam Parti Pejuang sehingga menyebabkan perkara tersebut berlaku? Ramai yang mendengar desas-desus menyatakan bahawa antara sebab Tun Dr. Mahathir Mohamad, pengasas Pejuang sendiri, bukan saja pengasas Pejuang, kalau kita lihat perjuangan Tun Dr. Mahathir, pengasas Bersatu, orang kuat UMNO, pengasas kepada kesatuan orang Melayu, itu adalah Tun Dr. Mahathir, seorang negarawan. Tapi desas-desus yang didengar oleh ramai di luar itu adalah disebabkan anak beliau sendiri, Datuk Seri Utama, Presiden Parti Pejuang Datuk Seri Utama Mukhlis Mahathir sendiri membuat keputusan nak bersama dengan PH, maka dia terpaksa tinggalkan atau nak tinggalkan Pejuang dan sebagainya. Kemudian Tun Dr. Mahathir sendiri menyatakan keputusan atau ketetapan yang diambil oleh Pejuang pada AGM kali kedua pada 14 Januari 2023 ini yang lepas, untuk kita meninggalkan atau mufarakah buat sementara waktu dengan GTA itu, menyebabkan beliau merasakan bahawa kita menolak Tun Dr. Mahathir daripada Pejuang. Tetapi itulah desas-desus. Kalau kita bercerita tentang fakta, faktanya adalah bahawa Pejuang masih atas platform yang sama. Dan saya tidak nafikan, kalau mungkin platformnya berbeza, mungkin parti-partinya ada nama-nama berbeza, mungkin parti-partinya mempunyai logo-logo berbeza, tetapi kalau matlamat untuk sampai kepada penyatuan Melayu itu adalah satu, mungkin kita akan bertemu di jangka masa hadapan. Tuan menyebutkan mufarakah buat sementara waktu dengan GTA. Adakah dia bermaksud Pejuang masih lagi pada masa akan datang bekerjasama ataupun dalam satu gabungan dengan GTA, dengan Putra dan sebagainya? Saudara Uzair pun saya tahu, dalam politik ni nothing is impossible. Okay. Yang pertama, politik ni fluid. Kenapa saya katakan fluid? Sebab kita mestilah berada dalam satu keadaan untuk memastikan kita boleh buat keputusan yang terbaik untuk rakyat. Politik hikmat kebajikan yang mana kita bawa dalam Pejuang ini kena memastikan rakyat nombor satu terjaga dahulu. Kedua, kita kena pastikan kesatuan orang Melayu tu very important, penting untuk kita. So saya tak nafikan mungkin satu hari nanti kita akan bertemu di satu titik pertemuan nanti di masa hadapan. Konsep yang kita nak bawa, yang saya selalu tekankan adalah bahawa kita kena pastikan mana-mana pimpinan politik yang kita nak bawa dalam gabungan Melayu ini mesti ada bersih, cekap dan amanah. So kalau kita boleh bergerak ke arah yang sama, why not? Kita mungkin akan bertemu di masa hadapan. Tapi tuan, persepsi yang timbul dalam kalangan masyarakat awam adalah apabila Tuan Dr. Mahathir meninggalkan Pejuang dan menyertai putera kemudiannya, pimpinan Datuk Ibrahim Ali, ia menampakkan bahawa wujud perselisihan antara Tuan Dr. Mahathir dengan anak beliau kerana meninggalkan parti. Bagaimana kita menjawab persepsi tersebut? Adakah kedua-dua with due respect, bapa dan anak tersebut tidak inginkan penyatuan orang Melayu? Adakah kalau nak menyatukan orang Melayu kena duduk di bawah satu parti yang sama saja? Tidak. Seperti mana saya jelaskan sebentar tadi. Kalau mungkin platform berbeza, sekali-sekala mungkin berbeza pendapat, tetapi isunya adalah adakah hanya satu lambang, satu logo saja boleh menyatukan orang Melayu? Saya rasa tidak. So penyatuan orang Melayu mungkin tu daripada dinamika yang besar dan luas, tetapi pertemuannya insya-Allah saya nampak di masa hadapan. Baik, ada juga rumus, hari ini kita nak clearkan semua rumus-rumus ni, bahawa permohonan Pejuang untuk menyertai PN secara khusus adalah untuk membolehkan presidennya mengekalkan kerusi Jerlun di Kedah untuk menghadapi PRN yang akan datang, kerana jika menyertai PN peluang untuk menang lebih besar. Adakah, bagaimana komen tuan terhadap isu tersebut? Oh, saya pun dengar banyak lagi rumus. Okay. Antara rumus lain adalah kita nak masuk dengan Perikatan Nasional ni semata-mata untuk mempertahankan saki baki kerusi yang kita ada. Okay. Iaitu 2 don di Kedah, Jerlun dan juga Anak Bukit, YB Amiruddin salah seorangnya, dan juga 2 lagi don kita di sini. Okay. Batangkali dan juga di Jeram. So mungkin adakah kita buat keputusan ini sebab kita nak mempertahankan kedudukan politik kita, nak selamatkan kerusi kita yang makin mengecil dan sebagainya. Tapi itulah rumus, itulah desas-desus, itulah orang kata tak ada kepastian sebab tidak bersandarkan kepada fakta. Bukan. Pejuang berada di sini kalaupun adalah untuk penyatuan, bukan berkaitan dengan sebarang individu. Keputusan kita tidak ada kaitan dengan political ambition seorang individu, tapi mestilah on the cause, mestilah kepada matlamat tujuan parti kita ditubuhkan. Pejuang, saya tidak malu untuk menyatakan Pejuang merupakan wadah politik yang ditubuhkan semata-mata untuk memperkasakan orang Melayu. Kita parti Melayu,
kita Parti Melayu, Parti Melayu Bumi Putera, dalam matlamat tujuan kita pun, walaupun kita Parti Melayu, kita tidak akan lupa di bawah perlembagaan negara kita, kita mesti juga menjaga hak bangsa dan agama orang lain menurut lunas-lunas perlembagaan. So kalau kita Parti Melayu, penyatuan Melayu itu penting. Saya keep ulang benda yang sama, Uzi akan perasan penyatuan orang Melayu dan sebagainya, tapi saya merasakan benda itu penting. Sekarang ini dia menjadi lebih penting. So adakah kita nak masuk Perikatan Nasional ni? Itu pun baru permohonan, kita tak tahu diterima ke tidak. Baru permohonan. Adakah hanya kerana semata-mata nak menyelamatkan beberapa individu, untuk menyelamatkan kerusi masing-masing? Tidak. Dia adalah untuk memastikan matlamat tujuan penyatuan orang Melayu itu terjamin. Ada respon yang diberikan oleh Presiden PAS, Datuk Seri Haji Abdul Hadi Awang, tentang permohonan pejuang disambut secara positif oleh sekurang-kurangnya dia peringkat beliau sendiri. Tetapi seandainya permohonan pejuang untuk menyertai PN itu tidak diterima, seandainya ia mungkin berlaku bersyarat selepas PRN dan sebagainya, apa strategi pejuang seterusnya, khususnya untuk menghadapi PRN nanti? Soalan itu soalan yang bagus sebenarnya, dan soalan itu adalah soalan yang berlega-lega dalam persidangan beberapa mesyuarat di antara Majlis Eksekutif Pusat Pejuang itu sendiri. Tetapi kami telah mengambil satu tekad dan nekat yang satu. Kalaulah sekiranya ditolak, dan pada saya rasa kita balik pada drawing board, yang itu pertama, kita kaji balik strategi kita dan sebagainya, itu biasa. Tetapi kalaulah tujuan matlamat utama kita adalah untuk menyatukan orang Melayu, kalaulah tujuan matlamat kita itu sama dengan Perikatan Nasional, saya tak nampak untuk kita dinafikan. Kalau dinafikan, saya harap tidak, tapi kalaulah dinafikan, maknanya penyatuan orang Melayu itu tidak menjadi fokus utama parti-parti politik di Malaysia ini. Kenapa saya katakan begitu? Kerana adakah parti politik di Malaysia ini ditubuhkan hanya semata-mata untuk meletakkan seorang di puncak kuasa sebagai Perdana Menteri, sebagai Menteri Besar? Sepatutnya tidak. Politik, hikmat, kebajikan mesti menjadi dasar nombor satu. Menjaga kebajikan rakyat, pertama. Kedua, menyatukan orang-orang Melayu. Sebab orang-orang Melayu ni, Uzi, minta maaf cakap, kita pun kena mengakui sendiri. Kita walaupun majoriti, tapi dari segi tangga gaji, dari segi kekayaan, dari segi kejayaan, dari segi education pun nampaknya kita still lagging behind. Ini kita kena bawa kembali martabat orang Melayu tersebut. Yang itu pertama. Keduanya, apa akan jadi kalau kita tidak terima? Saya harap kita terima, tapi kalau tidak terima, kita seperti saya nyatakan tadi, kita balik pada drawing board. Dan drawing board tu mesti memastikan akan ada lagi satu gerakan penyatuan parti-parti politik orang Melayu ini untuk menjaga hak-hak orang Melayu di tanah kita sendiri. Kenapa saya nyatakan begitu? Kita lihat di luar sana, saya rasa pendengar pun boleh sahkan, orang Melayu sekarang ni, minta maaf cakap, berada nombor 2 dalam segala bidang. Malu apa? Perkara yang ditanam, malu apa bosku itu? Malu apa bosku itu meletakkan kita macam sifat kita endah tidak endah, tak perlu nak buat apa-apa dah, jangan risau, Melayu ni tak apa. Dan kita dah sampai satu tahap, minta maaf cakap, kalau menyatakan kita ni orang Melayu tu dianggap sebagai resis, sedangkan menjadi Melayu itu berperlembagaan. Kalau kita kata Melayu, resis, tapi kalau kita nak sekolah vernacular, is okay, tak ada masalah, sebab itu dijamin oleh perlembagaan. Kalau kita nak memastikan NEP ataupun New Economic Policy, dasar ekonomi baru, oh itu resis. Tetapi pada masa yang sama nak equality dalam semua benda. Perlembagaan kita dibuat supaya semua kaum mendapat hak masing-masing menurut undang-undang. Bukan sama rata. Kesamarataan itu tidak berada dalam amalan demokrasi Malaysia. Amalan demokrasi Malaysia adalah demokrasi berperlembagaan. Yang itu yang kita nak bawa ni. Penyatuan orang Melayu mengikut lunas-lunas perlembagaan. Baik tuan. Dari perspektif Perikatan Nasional yang menerima permohonan pejuang untuk menyertai sebagai rakan komponen, apa yang pejuang dapat tawarkan nilai tambah kepada PN? Kerana jika mereka mahu menerima pejuang, seharusnya mereka mempertimbangkan perkara ini, kerana jika tidak, mungkin ia akan hanya menambahkan politiking dalaman antara pejuang PN yang membentuk PN itu sendiri. Dalam permohonan yang kita buat, kita telah nyatakan dengan khusus, saya rasa media dah tahu, ramai orang awam pun dah tahu, secara khusus kita nyatakan perlunya ada satu kerjasama gabungan di bawah satu penyatuan Melayu yang besar untuk memastikan, nombor satu, tidak berpecah undi Melayu tersebut. Pertama. Kedua, bukan saja tentang pertindihan kerusi,
tetapi seperti mana saya nyatakan sebentar tadi, adalah untuk memastikan suara politik orang Melayu tersebut mestilah satu politik yang bersih, cekap dan amanah. Kita nak gaulkan ni semua parti-parti politik Melayu ni, sebab ramai yang labelkan diri mereka parti politik Melayu. Kita nak gaulkan ni semua parti-parti ni, cari yang terbaik, the best of the Malays ke depan dalam politik. Itu nilai tambah yang kita ada. Mungkin satu lagi nilai tambah, mungkin ramai yang tidak perasan. Semasa PRU minta maaf, semasa PRU 15 yang lalu, kita bertanding di bawah label GTA Pejuang, lebih kurang 125 kerusi. Ya, kita hilang deposit, ya kita kalah semua tempat. Tetapi daripada 125 tersebut, 60 adalah pejuang-pejuang original. Maknanya pejuang yang ahli pejuang. Dan kalau kita lihat daripada 60 tersebut, kita mempunyai lebih kurang 25 ke 40 calon-calon pejuang-pejuang original ini profesional, tidak ada kes, tidak ada masalah, mempunyai kelayakan sebagai doktor, sebagai engineer, sebagai peguam. Pernah seorang tu timbalan menteri PM 2 kali, seorang tu menteri besar 2 kali, seorang tu timbalan menteri menteri kewangan. Ramai juga adun-adun, ramai juga aktivis masyarakat. So adunan yang pejuang ada ni, kalau kita lihat daripada satu konsep seperti yang saya sebentar tadi, tidak memecahkan undi Melayu, menyatukan undi Melayu, pertama. Kedua, kita pun ada calon-calon insya-Allah yang profesional, yang bersih, yang cekap, yang amanah, yang berkelayakan. Itu nilai tambah yang kita boleh bawa kepada pejuang. Kadang-kadang Zee dan rakan-rakan yang mendengar, kerusi-kerusi DUN ni 100 undi, 200 undi, 300 undi dia kalah. Ada kawasan-kawasan di mana pejuang boleh menyumbang kepada sejengkal untuk kemenangan tersebut. Itu pun nilai tambah yang kita bawa, insya-Allah. Baik tuan, melihat kepada strategi selepas PRU ke-15, barangkali pejuang ada melakukan retrospeksinya sendiri ataupun muhasabah. Adakah pendekatan seterusnya selepas ini untuk menyertai PRN, sama ada dengan PN ataupun tanpa PN, akan mengambil kira pengalaman tersebut, iaitu kita tahu bahawa agak sukar bagi pejuang untuk mendapatkan undi. Adakah dari segi meletakkan calon-calon di kerusi tertentu itu akan seagresif seperti PRU 15 di mana pejuang banyak meletakkan kerusi, ataupun selepas ini akan lebih selektif untuk meletakkan kerusi-kerusi yang dijangka boleh menang berbanding meletakkan secara mass begitu? Kenapakah kita memasuki pilihan raya? Kita memasuki pilihan raya untuk memastikan kita boleh menubuhkan sebuah kerajaan yang, macam saya sebentar tadi saya nyatakan, kerajaan yang akan konsep dia tu bersih, dia cekap, dia amanahnya stabil dan sebagainya. Dia kena ada kerajaan yang berkelayakan. Kita mengambil ketetapan sebelum ini, PRU 15, kita nak meletakkan sejumlah calon-calon dalam kerusi-kerusi untuk memastikan kita boleh memenangi kerajaan. Tetapi terbukti bahawa PRU 15, masyarakat, pengundi, rakyat ingin melihat gabungan yang kuat yang boleh govern the country. So ada 2 atau 3 gabungan yang besar. Mungkin kita kena belajar, dan saya rasa kita belajar, dan saya rasa kita akan belajar, dan saya rasa insya-Allah kita telah pun belajar. So mungkin kita tidak akan letakkan terlalu banyak, tetapi terpulang lagi sekali kepada apa yang saya nyatakan sebentar tadi. Politics ni dia berubah saban hari, saban minggu. Diorang kata 24 hours is a very long time in politics. So fluid, kita boleh bergerak, tapi ketetapan buat masa ini jangan keluar daripada landasan perjuangan kenapa pejuang itu ditubuhkan. Mesti kita nak pastikan mana-mana gabungan yang kita nak join sekiranya tidak diterima oleh PN. Sebab saya sehingga sekarang boleh maklumkan secara terbuka, semua orang dah tahu permohonan kita telah pun dimasukkan. Pihak-pihak gabungan PN pun saya rasa sedang membincangkan. Betul, seperti mana Uzri nyatakan tadi, adalah political soundbites yang positif daripada insya-Allah rakan kita nanti dalam PN. Tapi kita tunggu dan lihat keputusan yang kita nak buat ini, keputusan yang kita ambil berdasarkan kepada gesaan daripada ahli-ahli kita di bawah yang menyatakan perlu pilih satu gabungan yang kuat, yang mungkin macam you kata tadi lebih established, yang boleh membawa kepada penyatuan orang Melayu. Dan kita telah nilai, kita telah kaji dan kita lihat, dan telah diberi mandat kepada kita dalam Majlis Eksekutif Pusat Pejuang itu sendiri untuk memilih gabungan mana yang kita sesuai dengan
perjuangan kita, dengan konsep kita, dengan matlamat kita, dengan tujuan parti kita itu ditubuhkan. Kita telah buat ketetapan tersebut. Kita telah hantar permohonan, kita tunggu respons. Baik Tuan, di penghujung acara kita ni, kita nak bertanya kan kepada pejuang berdasarkan pengalaman yang walaupun dalam tempoh masa yang singkat 2 ataupun 3 tahun, banyak yang pejuang telah lalui. Pemisahan dengan pengasasnya sendiri, kalah dalam pilihan raya, kemudian berlaku krisis dengan rakan gabungan GTA dan sebagainya. Bagaimana Tuan melihat masa depan pejuang akan datang dalam jangka masa pendek ini menuju PRN, dan juga dalam jangka masa yang panjang menuju PRU ke-16 yang akan dilaksanakan dalam tempoh kurang 5 tahun daripada sekarang? Jangka masa pendek, saya rasa kita dah jawab panjang lebar tadi. Kita dah buat permohonan kepada PN, kita tunggu dan lihat. Tapi jangka masa panjang, yang ini yang menarik. Jangka masa panjang, saya rasa ramai yang mula melihat dan mendengar kelantangan pejuang sekarang ini. Beberapa hari yang lepas, Datuk Seri Presiden telah menyatakan dengan tegas, ya, kalau ada satu hari nanti seorang Perdana Menteri bukan Melayu, sebab ini dibenarkan di dalam perlembagaan negara, membenarkan seorang Perdana Menteri bukan Melayu, boleh dibenarkan, tidak menjadi masalah. Tetapi kalau perlu ada seorang Perdana Menteri Melayu dan satu jangka masa bukan Melayu, jangka masa hadapan tersebut, adakah kaum-kaum lain sanggup untuk memastikan mereka itu berada diasimilasikan dalam satu bentuk persekolahan yang sama rata? Tolak vernacular school, satu sekolah saja, satu stream saja. Setuju? So, pejuang lantang dalam isu tersebut. 2-3 minggu lepas, saya sendiri telah mengeluarkan kenyataan. Parti-parti politik lain tidak keluarkan kenyataan sebegini. Mereka menyatakan bahawa, saya menyatakan bahawa adakah peguam negara sekarang ini akan melayan representasi yang dihantar oleh timbalan Perdana Menteri sendiri untuk minta kes-kes yang dibuang. Itu open secret, semua orang dah tahu dah. So, walaupun kita tidak ada dalam parlimen nak bertanya soalan, nak buat check and balance, kita mungkinlah di luar macam rakyat biasa, tapi suara kita tu ada. So, long run, Uzi, PRU 16 dalam politik ni, kita tak tahu apa yang akan berlaku ke depan. Tetapi jangan, insya-Allah pejuang tidak akan lari daripada struggle dia untuk menyatakan kebenaran, untuk menyatakan prinsip, untuk melawan kleptokrat, untuk memastikan perlembagaan negara terjaga, untuk memastikan agama Islam, agama rasmi Islam Malaysia ini terjaga, untuk memastikan hak orang Melayu terjaga tanpa mengenepikan hak bangsa-bangsa lain. Memastikan bahawa kita akan memacu pentadbiran negara sekiranya diberi peluang pada period 16 nanti ke arah Malaysia yang lebih bersih, Malaysia yang lebih cekap, Malaysia yang lebih amanah. So long runnya tu ada, short runnya tu ada. Tapi apa yang akan berlaku, Allah saja yang akan tentukan, insya-Allah. Mungkin sebagai penutup, apabila Tuan mengatakan tentang kelantangan pejuang memperjuangkan isu tertentu, sekolah vernacular dan sebagainya, adakah pendekatan ini yang akan diambil oleh pejuang dalam jangka masa ke depan ini untuk terus lantang, ataupun mengambil sifat akomodatif ataupun tone down dengan pendekatan yang kerajaan sedang lakukan sekarang ini, ataupun bagaimana? Kebebasan bersuara itu hak setiap individu. Ramai juga yang nyatakan, oh pejuang dah hilang deposit. Hilang deposit kena senyap lah, jangan lupa cakap. Adakah bermaksud kita bertanding semata-mata untuk menang deposit? Adakah kalau tidak hilang deposit kita hilang hak bersuara? Hak bersuara itu adalah hak bukan kepada ahli politik di dalam Dewan Rakyat, Dewan Negara sahaja. Hak bersuara itu adalah kepada setiap rakyat Malaysia. Selagi mana hak bersuara itu diguna pakai dengan cara mengikut lunas-lunas perlembagaan. So kita akan masih belantang bersuara. Kita tidak akan mungkin kendor sebab kita dalam kerajaan, insya-Allah, atau kendor sebab kita dah bergabung dengan parti-parti yang mungkin akomodatif tadi sebentar tadi. Kalau prinsip kita itu terjejas, kita still tak boleh panggil lah David ada kita ni pejuang. Nama pejuang itu sendiri nama yang berat. So pejuang, insya-Allah kita akan masih berada atas landasan kita, menyuarakan. Kalau perkara itu benar, kita sokong. Kalau perkara itu salah, kita akan lawan. Baik Tuan, sebagai penutup, apabila menghantar permohonan kepada PN itu, apa jangkaan saudara? Adakah dalam bentuk peratus, berapa peratus keyakinan saudara permohonan itu akan diterima oleh PN? Adakah lebih 50% ataupun hampir 100%? Perikatan Nasional menyatakan dalam apabila ditubuhkan perlu ada penyatuan orang-orang Melayu, memperkuatkan politik orang Melayu, membawa suara orang Melayu ke Dewan Rakyat, ke arena politik kebangsaan dan sebagainya. Itu
asas-asas Perikatan Nasional. Kita sekarang dah buat permohonan nak membawa bersama dengan suara tersebut. Saya harap diterima. Saya tak boleh bagi peratus sebab dalam kontrak pun kita offer, dia kena ada acceptance. Kita baru nak bagi ni, kena ada penerimaan. Saya harap ada penerimaan. Saya tidak ada pengesahan tentang berapa peratus kita akan diterima dan sebagainya, tetapi saya percayalah apabila kita bercerita dan menyatakan tentang penyatuan ini yang amat penting pada saya buat masa ini, dan saya rasa insya-Allah akan mendapat berita baik. Saya harap dan saya doakan insya-Allah. Seberapa pantas kita boleh terima berita tersebut sama ada baik ataupun tak baik? Kita dah buat offer. Okey, terpulang kepada mereka. Okay. Baik, saya rasa sampai di sini dahulu perkongsian masa yang kita ada untuk sesi podcast kita pada hari ini. Saudara, untuk banyak cabaran di hadapan yang bakal dihadapi oleh pejuang untuk menyertai PN khususnya dalam rangka strategi mereka dalam kancah politik tanah air selepas ini, sama ada dari jangka masa pendek untuk menyertai PRN ataupun jangka masa panjang untuk menyertai PRU16 dan seterusnya selepas mungkin tempoh 10 ataupun 20 tahun yang akan datang. Kita sama-sama mendoakan agar saudara Rafiq khususnya dan parti pejuang yang beliau anggotai dapat meneruskan agenda dalam kancah politik tanah air, membawa perjuangan yang mereka sendiri nyatakan untuk memperjuangkan bangsa Melayu dan sebagainya. Kepada semua pendengar podcast Sinar Harian, jika anda ingin mengikuti episod-episod kami yang lalu, anda dialu-alukan untuk melayari Spotify Sinar Harian dan anda boleh melanggan platform-platform media sosial kami sama ada di Facebook, Instagram, Twitter dan sebagainya. Dan sehingga kita berjumpa lagi dalam sesi dan akan datang, saya Haizar Osman, ini adalah Plot Twist. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.